Okay, live. Selamat petang and thanks to everyone attended today. Hari ini nama saya Dylan Sri Balen. Saya pengurusi Persatuan Mia Force dan juga Persatuan Gomas. Hari ini saya ada datang ke Balai Polis Sentul untuk membuat satu aduan terhadap seorang individu dan kumpulan beliau. Ini aduan ini sebenarnya ini dia polis report yang telah saya buat. Ini berlaku dalam 3 hari yang lepas. Waktu kami ke Pahang, Kuala Terau, kami pergi untuk membantu orang-orang miskin di sana. Kami dihalang oleh sekumpulan orang dan kumpulan orang itu adalah daripada sebuah parti. Sebuah parti, mereka telah mengenalkan diri mereka bahawa mereka dari sebuah parti India. Lepas tu mereka menghalang kami daripada memberi bantuan. Okey, sebab mereka menghalang kami untuk memberi bantuan adalah mereka inginkan kami mendapatkan izin daripada mereka untuk membantu orang-orang di sana. Di mana ada satu pertengkahan mulut antara kami dengan mereka, di mana kami telah tanya kepada mereka, ini negara demokrasi. Okay, kami mempunyai hak sebagai NGO untuk membantu sesiapa tanpa mengambil izin dari siapa-siapa. Dengan tidak menghirau, mereka juga telah mengatakan tak salah. Kami harus ketuk pintu mereka dulu sebelum masuk ke kawasan mereka. Itu adalah satu ancaman. Dan selepas itu, selepas sehari dua, saya mendapat satu audio WhatsApp. Audio WhatsApp dari seorang lelaki India juga, dalam bahasa India juga, bahasa Tamil, mengatakan perbuatan kami di sana membantu orang itu adalah telah memalukan parti politik tersebut, dan mereka mengeluarkan satu kenyataan bahawa mereka akan membunuh saya dengan memotong kedua tangan saya dan juga akan memotong kemaluan saya. Dengan audio tu bila nanti saya akan bagi kepada pihak polis. Audio tu kalau kita dengar memang mengerikan lah, memang it's very disturbing lah cara dia orang cakap itu. Dan saya mendapati bahawa suara dia saya tak pasti, tetapi apabila kami membuat beberapa semakan, kami mendapat tahu bahawa suara dari rakaman itu dia juga adalah salah seorang daripada parti tersebut. Dia adalah salah satu daripada parti tersebut. Dia adalah pemuda, dia mempunyai jawatan pemuda dalam parti tersebut. Jadi ini bukan kes pertama kepada NGO kami. Okey, sebelum ini waktu di Johor pun, waktu kami nak membela rakyat Malaysia yang terkandas di Singapura, walaupun saya membawa lebih hampir 1,000 orang pada waktu itu, sampai hari ini sudah nak hampir 1 tahun kami tak dapat apa-apa temu janji dengan menteri besar disebut. Jadi apa yang saya tak faham ini, negara kita demokrasi, kami bebas bergerak ke mana-mana. Tetapi kenapakah parti politik ini harus ingin menghalang kami? Adakah ini dia sedang membuat kami seperti hamba kepada mereka? Okay, kami bukan lagi hamba kepada mana-mana parti politik di Malaysia. Negara ini demokrasi, kami bebas bergerak, bebas membantu sesiapa pun. Jadi kami nak cara samseng mereka ni berhenti. Ini adalah cara samseng, mengubut. Sebelum ini mereka telah mengubut saya, telah mengubut bini melalui WhatsApp, mengeluarkan kata-kata yang tak baik. Cara operandis mereka untuk memperlahankan sesiapa yang ingin membuat sesuatu kepada orang-orang di Malaysia ni dengan memalukan keluarga dia. Ini bukan biasa, sering diorang buat ini. Memalukan bini, memalukan emak, perempuan-perempuan di rumah mereka akan malukan, dan inilah cara operandi mereka. Jadi bila kami tak putus asa, saya rasa dalam Malaysia ni kami, NGO kami yang sedang mengatasi masalah ini, setiap kali kami nak buat apa-apa sahaja untuk penduduk kami, dihalang oleh mereka. Mereka mengatakan mereka mempunyai kuasa untuk halang, satu, dan juga mereka mengatakan kami harus mendapatkan izin dari mereka, dan saya ingat ini salah. Dan setiap kali kami buat laporan polis, saya rasa polis tak mengambil begitu berat. Sebelum ini pun saya ada buat satu laporan polis mengenai satu kes, oleh sebab mereka ada
tersabit, bukan tersabit, mereka mempunyai hubungan dalam kes itu, tetapi sampai hari ini tak ada statement diambil oleh mereka. Dan kes ini juga sampai sekarang saya sudah buat laporan polis dan ini jam 3.51, sudah hampir 45 minit saya belum lagi dapat IO untuk kes ini. Saya belum dapat. Saya tak faham kenapa setiap kali kita buat aduan mengenai parti politik ini, kita tak dapat ini dari PDRM. Okey, saya harap PDRM akan ambil berat sebab sekarang IGB baru ini dia nak membenteras kejenayaan. Okey, saya rasa PDRM harus mengambil perkara ini serius. Okey, dengan ini saya ingin membuktikan satu audio dari seorang ketua mereka. Okey, salah seorang yang mempunyai jawatan besar dalam parti politik tersebut. Saya harap audio ni kalau kamu semua orang dengar, kamu boleh tahu itu suara siapa. Saya tak nak bagi tahu nama dia. Dalam audio ni sebenarnya tak ada kena-mengena dengan saya. Tetapi audio ni mempunyai ancaman di sini. Okey, kamu boleh dengar audio ni. Saya akan lagi sekali buat audio tu. Okey, dalam audio ni dalam bahasa Tamil. Okey, saya rasa suara dia semua orang kenal siapa suara tu. Dia pemimpin yang besar. Dalam audio ni dia mengatakan, walaupun ini tak ada kaitan dengan saya, tapi saya nak cuma jelaskan macam mana diorang sedang beroperasi. Dia sedang memberi arahan kepada anak buah dia supaya pecah kepala orang tu yang tak nak dengar. You pecah, jangan risau. Saya ada. You pecah kepala dia. Jadi kalau pemimpin besar diorang macam ni, apakah macam mana yang di bawah nak bantu orang? Kalau asyik, kalau tak dengar cakap diorang nak pecah kepala. Tak boleh macam tu. Jadi saya harap PDRM kali ini akan ambil kes ini dengan serius. Ini ugutan sebenarnya untuk membunuh saya dan mengancam ahli-ahli saya. Okey, sekian, terima kasih. I will let my lawyer to talk more about this. Fokus pada rekod ni lah. Okey. Anak kaum saya ini dah dapat banyak kali ugutan-ugutan secara berterusan dari tahun lepas, sebelum tu ada sehingga kini. Dan ini yang paling terbaru sekali sehingga menyatakan akan membunuh. Secara clear cut ada audio menyatakan akan membunuh dan juga akan memotong bahagian-bahagian badannya semua. Dan laporan pun telah dilakukan pada hari ini pukul 3.51 di Balai Jenjang. Dan kami masih menunggu lagi untuk pihak pegawai penyiasat untuk memanggil anak kaum kami untuk ambil statement dan siasat seterusnya. Semua bukti-bukti pun ada pada anak kaum saya yang akan diserahkan kepada pegawai penyiasat nanti. Kami percaya pihak polis akan seharusnya membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 506 KK, iaitu untuk atas faktor ugutan. Dan jadi kami masih menunggu lagi lah dan kami percaya bahawa pihak polis akan mengambil tindakan dan seharusnya mengambil tindakan kerana ini bukannya kali pertama ugutan-ugutan sebegini telah diterima oleh anak kaum saya. Dan kami percaya bahawa pihak polis lah yang dapat menghentikan ugutan-ugutan sebegini kepada seorang rakyat Malaysia yang sedang membantu orang lain atau rakyat-rakyat lain melalui NGO-nya dia. Betul. Sekiranya jadi apa-apa respon daripada pihak polis, adakah lawyer silakan? Saya akan sendiri menulis surat kepada pihak PDRM menyanjungkan apakah sebab laporan ini dan juga laporan-laporan sebelum ini tiada sebarang tindakan diambil atau adakah sebarang tindakan telah pun diambil. Kita memberikan pihak polis masa untuk mereka menjawab kepada kita sama ada mereka mungkin telah memulakan siasatan tanpa memanggil anak guam untuk bagi statement sekali lagi. Tapi sekiranya tiada lagi, saya akan terus refer kepada Bukit Rahman juga sekiranya tiada sebarang tindakan atau sebarang jawapan diberikan oleh pegawai penyiasat untuk kes ini. Tapi adakah sebab ini melibatkan parti politik yang agak besar, so dia mengambil masa yang lama untuk memanggil yang Kami percaya PDRM berfungsi secara neutral dan tidak tunduk kepada mana-mana pihak, mana-mana pihak politik. Dan kami percaya pihak PDRM adalah pihak yang amat bertanggungjawab yang sikap tidak berat sebelah ke mana-mana. Mungkin ada sebab-sebab lain siasatan tidak dilakukan. Kita tunggu daripada pihak PDRM apa sebabnya. Laporan sebelum ini belum lagi diambil tindakan dan laporan pada hari ini mungkin masih menunggu pegawai penyiasat lagi kerana
baru sejam. So mungkin tunggu pegawai penyiasat lagi untuk memanggil Cik Dylan untuk membuat satu keterangan 112 statement dan juga menyerahkan segala bukti-bukti yang ada pada beliau kepada pegawai penyiasat. Encik Dailan, misalkan Encik Dailan sendiri memberi bantuan ke mana saat. So mungkin apa motif benar yang dia rasa agak terlibat untuk sehingga mengugut Encik Dailan? Sebenarnya ini bukan kali pertama. Beberapa bulan yang dulu mereka telah menahan kenderaan kami di tempat yang sama, di dalam satu estate waktu kita pergi buat bantuan di sana. Mereka menahan, tapi itu kita tidak besarkan hal itu. Mereka ini rasa termalu. Mereka rasa malu oleh sebab orang-orang lain datang tolong orang-orang di sana. Tapi masalahnya mereka pun bukannya tolong orang sana. Diorang tak tolong. Lepas tu orang dari luar datang untuk tolong pun diorang memberi ancaman sebegini. So ini mana ugutan yang kali kedua lah. Ini sebenarnya ugutan kali kedua. Sebenarnya ialah ugutan kali kedua. Oleh pihak puak yang sama lah. So yang kali kedua ni yang lebih nampaknya agresif lah. Lebih agresif, ya. Okay, thank you.